Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hai, saya Awan Nadim. Selamat kembali lagi dalam podcast dan kopi edisi solo. Buat korang yang belum tekan butang subscribe, boleh tekan butang subscribe, butang like, butang share serta isikan ruangan komen dengan sebarang idea, cadangan, pendapat dan juga kritikan anda. Buat korang yang dah tekan butang subscribe, terima kasih banyak and thank you so much guys. Okey baik, jadi untuk video kali ni kita nak kupas satu cerita yang kurang best sikit. Tapi harap korang boleh stay sampai hujung video, yang mana ia berkaitan dengan seorang teman lelaki, seorang lelaki ni lah yang berstatus teman lelaki telah menampar teman wanita dia hanya kerana tak reply good morning sayang. Okey, jadi untuk ulasan lebih lanjut, korang tonton video ni sampai habis dan kita akan ulas lebih lah tentang apa kejadian yang berlaku dan kita try untuk faham apa konsekuensi dia, kita faham apa benda yang kita patut ubah lah dalam kita punya orang kata sosiologi masyarakat kita yang melibatkan kes-kes yang sebeginilah. Okay, jom let's go. Okey, cerita dia macam ni. Bila Pak Uda ni bangun tidur ke ataupun mungkin sebelum pergi kerja lah, dia pun reply good morning sayang, tapi sudahnya tak dapat, dia bukan reply, dia text lah, dia text dia punya girlfriend dia dengan satu ucapan good morning sayang. Tapi bila teman wanita yang tak reply, maka member pun macam dengan darah muda yang baru berusia 20 tahun tu, member bengang lah. Jadi bila girlfriend dia ni nak hantar makanan, malah girlfriend dia ni nak hantar makanan ke tempat kerja dia lah, yang mana dia pun tengah bekerja. Berlaku sedikit pertelingkahan, ada pergaduhan mulut sikit kan, bertikam lidah. Ya, bila si Pak Wan ni pun tak puas hati, maka melayanglah satu penampar ke pipi kiri teman wanita dia tersebut. So berlaku kecederaan ringan di mana terpaksa dibawa ke hospital dan beliau pun buat laporan lah dekat pejabat polis, Ibu IPD Batu Pahat kalau tak silap. Okay. So kenapa benda ni masih lagi berlaku? Sebab yelah, kita pun tahu orang sentiasa gunakan alasan darah muda, tak dapat nak kawal emosi kan. So berlakunya orang kata keganasan fizikal lah. Tapi itulah benda-benda yang melibatkan isu yang tak gentleman ni, aku sikit panas lah. Sebab yes, aku tak rasa benda tu wajar dan aku rasa ramai yang setuju yang benda tu tak wajar. Jadi kita nak kena perbetulkan balik. So video ni adalah untuk semua lelaki dan juga semua boyfriend-boyfriend, semua tunang-tunang, semua suami-suami yang ada dekat luar sana, yang mana tindakan ni bukan satu tindakan yang orang kata melambangkan kita, kewibawaan kita sebagai seorang lelaki. Gaduh macam mana pun, teruk macam mana sekalipun, orang kata berlakulah segala salah faham, pertelingkahan, pergaduhan macam mana sekalipun, kekasaran dan juga keganasan fizikal bukan satu jalan utama yang patut kita gunakan. So nak pula baru boyfriend girlfriend, bukan tunang lagi, bukan isteri lagi, baru boyfriend girlfriend dah ada keganasan, dah ada kekasaran fizikal. Memang tak cantik sangat lah, memang satu red flag lah untuk girlfriend itu. Tapi kalau girlfriend itu sanggup stay, maafkan, terpulang lah. Kita pun bukannya nak kacau rumah tangga orang sangat pun kan. Jadi so kenapa isu ni berlaku? Biasanya macam saya kata tadi lah, orang akan sentiasa gunakan alasan darah muda dan sebagainya. Tapi benda ni sebenarnya boleh dibendung, disebabkan satu pergaulan, satu dari segi pengetahuan kita sendiri sebagai lelaki, yang mana sifat kematangan tu secara orang kata secara psikologinya memang dah dikaji. Lelaki mendapat tahap kematangan tu agak sedikit lewat, berbanding dengan wanita. Jadi benda tu by fact pun dah memang melambangkan lah pun. Tapi benda ni boleh diubah, benda ni boleh dikawal dan benda ni boleh orang kata dialihkan sedikit, ataupun kita reform. Sekarang ni kan
Malaysia Madani. So reformasi tu perlu berlaku, yang mana kesedaran tu penting pada awalnya, yang mana benda ni influencer kan, ataupun macam kita orang ni, macam saya sendiri yang baru berkecimpung dalam dunia YouTube sebagai YouTubers, benda ni perlu diberikan perkongsian lah, perlu diberikan kesedaran lah. Kita ni lelaki memang tak diajar pun yang mana untuk melakukan keganasan terhadap wanita. Kita bukannya Israel, kita bukannya Zionis kan. So nak pula benda ni berlaku di kalangan bangsa Melayu kita sendiri. Jadi tak sepatutnya lah, memang tak sepatutnya berlaku. So yang pertama, kita perlu tingkatkan kesedaran, yang mana dengan adanya title sebagai seorang boyfriend, title sebagai seorang tunang, title sebagai seorang suami, bukan satu lesen. Bukan satu lesen untuk kita mengasari ataupun membuat satu keganasan dalam bentuk fizikal terhadap golongan wanita. Okey, teruk macam mana pun dia, jahat macam mana pun dia, itu bukan satu lesen untuk kita balas dengan kekasaran, melainkan ianya melibatkan nyawa lah. Sebab ada je ramai je perempuan-perempuan yang psycho, perempuan yang too emotional sampai dia sendiri pun melibatkan keganasan, kekasaran fizikal yang boleh mencederakan, yang mana atas pertimbangan kita sebagai seorang lelaki, benda tu mengancam nyawa ataupun mengancam keselamatan kita. Yang itu lain cerita bang. Itu tak sama. Sekarang ni kita cerita pasal sekadar gaduh mulut, sekadar bertikam lidah, salah faham dan sebagainya. Selesaikan dengan cara yang paling waras lah, yang paling gentleman yang kita boleh buat lah. First of all, lelaki yang pertama, step pertama, apa masalah sekalipun, kita lelaki biasanya kita chill, kita relax dulu. Kita tenangkan diri kita, sebab kita tahu lelaki kalau marah, apa pun tak jadi. Memang segala kemarahan tu memang dia akan dilampiaskan. Kita akan jadi sebodoh-bodoh umat lah waktu kita tengah marah, yang tak amat marah tu. Kenapa aku boleh cakap macam tu? Sebab aku pun lelaki, aku pun pernah ada dekat situation tu. Aku pun pernah ada dekat dalam satu situation yang mana bila aku terlampau marah, segala pertimbangan tu dah tak ada. Kita akan nak lepaskan kemarahan kita je. Logik dah out, rational dah out, emotional lagi lah, apa dah lagi kan. So first of all, first thing first yang kita nak kena buat adalah kita kontrol, kita cool down dulu dengan cari waktu, cari keadaan untuk kita bertenang. Wa'imah kita terpaksa berhadapan dengan situation tu pun, kita cuba untuk tak over control situation tu. Kita biar je situation tu macam tu, kita kontrol diri kita dulu. Sebab kalau kita tak dapat kontrol diri kita, maka kita tak dapat kontrol situation pun. So kita kena chill, kita kena tenang dulu, cuba belajar untuk letakkan sabar tu atas tangga yang pertama, dan kemudian action di tangga yang kedua. Okay, tak juga, sabar dulu, fikir baru action. Okay, action nombor 3 lah. Okay, kita sabar dulu nombor 1, kita fikir nombor 2, kita buat action nombor 3. Ni banyak orang kata, banyak lelaki akan akui ni adalah step yang kebanyakannya kita semua akan buat. Nak pula kalau macam sekarang ni kan, Gen Z panggil sebagai geng alpha, geng sigma. Kita bukan yang jenis ambush, kita bukan yang jenis terus nak bagi action je macam mana yang berlaku pada abang kita, adik lah, sebab dia umur di bawah aku, panggil adik lah, okay? Yang berlaku pada adik kita yang dekat Batu Pahat ni. So rational tu penting bagi seorang lelaki. Kita kena waras lah. Aku akui sendiri, pada waktu umur yang sedemikian, umur 20 tahun, kewarasan aku pun taklah baik mana pun, taklah bagus mana pun. Aku rasa aku pun lebih kurang bengong juga macam dia. Cuma taklah sampai tahap nak mengasari, nak buatkan satu, sampai nak lempang lah, senang kata kan. Rasa nak lempang ada tau. Dulu lah memang ada rasa nak lempang tu. Tapi tak adalah buat betul-betul, rasa je. Kita lepaskan pelempang kita tu dekat tempat lain lah. Kan, dekat game ke, dekat tempat lain ke, tempat yang boleh kita release stres, tempat yang kita boleh release kemarahan kita tu. So kita divertkan kemarahan kita tu, instead of kita lepaskan kemarahan dengan mengasari wanita, dengan mengasari perempuan, kita divertkan pada benda-benda yang kita rasa tak rugi apa pun kan. Tampar dinding ke, kau nak tampar kereta ke, kau nak tampar motor kau ke kan, kita divertkan lah instead of kita pukul perempuan. So
dalam dunia ni well known, situasi mengasari perempuan tu adalah satu perkara yang tak gentleman. So kau kena faham, first thing first, sebagai seorang lelaki, benda yang kau kena pandang adalah value diri kau dulu. Sebagai seorang lelaki, value diri kau tu diukur atas dasar apa? Kita ni lelaki, kebanyakan masyarakat, kebanyakan wanita, perempuan akan pandang kita pertama atas kita punya behavior, perwatakan kita, attitude kita, sikap, kan, kita punya mentality, pemikiran kita, dan cara pembawaan kita macam mana. Itu yang kebanyakannya orang tengok. So ni pesanan untuk diri aku yang dulu, yang masuk umur awal 20-an dulu, dan juga kepada lelaki-lelaki lain yang di luar sana, yang mungkin adik-adik yang menonton video ni baru sekolah menengah, kan, baru awal 20-an. So ni anggaplah ni abang daripada masa depan nak memberi nasihat untuk adik-adik yang ada kat masa sekarang ni, yang mana kita jangan terlalu ikut emosi. Sebab yang selalu ikut emosi ni perempuan. Okay, ni untuk kes kali ni aku tak dapat backup perempuan lah. Aku mungkin backup perempuan dari segi untuk korang tak dikasari dengan sebarang keganasan fizikal, tapi untuk buat emosi ni aku tak ada nak backup. Sebab yang biasa mendahului emosi ni adalah perempuan, bukan lelaki. So kita lelaki, emosi tu nombor 4. Sebab tadi macam aku kata apa, yang pertama kita sabar. Apa-apa kita sabar tu. Apa benda yang jadi, best ke tak best ke, benda yang happy datang kat kita sekali pun kita sabar dulu. Jangan happy dulu. Kita usah-usah dulu. Okay, kita sabar, fikir, action, dan kemudian baru kita ada emosi tu. Lelaki jarang letak emosi nombor 1, kan. So pesanan tu adalah kegunaan korang untuk korang capai value tu tadi. Sebab kita lelaki ni jauh lagi, panjang lagi perjalanan. Hidup kita ni bukan sekadar berkisar di celah kangkang. Hidup kita bukan untuk perempuan semata-mata. Bukan untuk kita kontrol perempuan. Bukan untuk kita jadikan perempuan ni hamba abdi kepada kehidupan kita, tak. Kehidupan kita akan datang, apa yang kita nak kejar tu, korang boleh pergi tengok video Azri Walter, video-video DMA Islam. Itu adalah pattern lelaki yang sepatutnya dikejar lah. Tapi mana yang buruk tu janganlah ikut, kan. Kita ambil mana yang jernih sahaja. Yang keruh tu kita anggaplah sebagai hiburan semata-mata. Okay, so pada usia korang ni, usia lelaki belasan tahun dan awal 20-an, benda yang paling korang kena kejar sekali adalah knowledge and experience. Itu penting. Sebab dulu adalah certain moment yang aku rasa aku terlampau leka. Terlampau leka dengan hiburan, terlampau leka dengan perempuan, terlampau leka dengan kehidupan yang aku rasa itu adalah kehidupan masa muda aku. Yes, korang betul korang kena enjoy waktu muda, tapi dia punya, orang kata, timbal balik lah, imbuhan untuk masa depan tu tak adalah. Ini hanya sekadar kenangan semata-mata, hanya untuk benda yang kau nak ceritakan semula, yang kau nak flashbackkan semula. Tapi untuk masa kau dah pertengahan 20-an, dah hujung 20-an tu, hasil tu tak adalah pun. So benda yang aku cuba sampaikan sebenarnya adalah, pertama cari knowledge, cari experience. Kemudian by knowledge and experience ni, kau create satu value yang ada dalam diri kau, yang perlu ada lah. Bukan yang dah ada tu bagus lah, tapi cari something else yang perlu kau tambah sebagai value dalam diri kau. By that way, kau akan ada satu charismatic, kau akan ada satu bentuk, orang kata, aura. Kau ada vibe yang best untuk kau attract perempuan. By that way, kau tak perlu pun nak rasa orang kata, rasa insecure bila perempuan tak reply kau punya good morning sayang tu. Sebab apa? Sebab kalau kau chat satu perempuan good morning sayang, dia tak reply, perempuan lain boleh reply. Sebab kau ada value tu, kau ada attraction tu. Okay, dia fasa dalam lingkungan umur 17 ke 22 tahun ni, kau tak banyak duit waktu ni pun tak apa. As long as kau banyak knowledge, kau banyak experience, kau boleh latih kau punya storytelling, kan, cara kau nak bercakap tu cantik dan sebagainya, insyaAllah perempuan akan tertarik. Kau tak perlu nak jadi dominan, terlalu sigma, terlalu alpha sampai kau nak lempang girlfriend kau sebab kau tak reply good morning sayang je. Kan, benda ni benda klise lah, benda yang memalukan, yang sampai bila muka kau masuk berita, keluar mahkamah dengan muka tersenyum, kan, lepas tu kes kau masuk
TV masuk berita disebabkan kau lempang girlfriend kau. Benda tu bukan satu achievement lah bagi aku. Benda yang bukan benda yang best pun untuk kau banggakan. Keluar mahkamah kau nak tersengih-sengih, kena denda RM800 kan. Tengok, dah lah kau pukul perempuan, masuk berita, dapat bad orang kata bad perception, kena denda lagi RM800. Silap-silap girlfriend tu pun dah tinggalkan kau dah pun, dah minta clash, dah minta putus. Mak bapak dia pun tak suka kau, masyarakat pun tak suka kau. So disebabkan satu action kau ni je yang kau tak dapat kontrol kau punya emotion, kau terlepas buat, end up dia kau dapat outcome yang tak best untuk jangka masa panjang. So itulah, think wisely. So aku recall balik, aku remind balik kat korang, okay, untuk lelaki-lelaki yang umur belasan tahun, aku bagi terus range umur 17, lepas habis SPM tu sampailah ke awal 20-an sampai 22 tahun macam tu. Carilah knowledge, cari experience, okay, cari knowledge, cari experience, tambah value diri kau, tambah skill diri kau. Sebab aku pun masih lagi dalam fasa untuk cari knowledge, cari experience kan, walaupun kat usia pertengahan 20-an ni. Tapi benda tu penting. Tak payahlah sibuk-sibuk sangat. Kisahkan perempuan yang tak reply, dia tak reply kau punya good morning, tapi siap nak hantar makan lagi dekat tempat kerja kau kan. So patutnya kau appreciate lah, tanyalah kenapa, merajuk sikit je lah, tak payahlah sampai marah-marah nak lempang perempuan ke apa. Teruk now. Okay, so tu je lah untuk video kali ni. Tak ada apa nak dicotekan panjang pun, sekadar satu berita yang tak best nak dibaca, tapi berlaku pula dalam Johor. Memang memalukan lah sebenarnya. Ini berita yang memalukan lelaki. So ni adalah daripada pihak lelaki yang nak condemn kau sebagai lelaki, dan nak cuba bagi kesedaran dekat semua lelaki yang lain yang benda ni dah well known lah. Orang dah tahu lah benda yang kau buat ni tak patut. Okay. Benda yang tak ada apa yang dibanggakan pun. Silap-silap memang kau pun bahan kau je lepas kau dah keluar berita macam ni. So yelah, bawa move on, bawa bertobat, bawa berubah lah. Okay, kita lelaki ni bukannya nak menguasai wanita, tapi kita nak memimpin wanita. Kita nak membimbing dia. Kita bukan nak letakkan dia kat belakang, kita bukan nak letakkan dia kat bawah, kita nak letakkan dia kat sebelah, teman kita, sokong kita, support kita kan. Kalau kau jadi orang yang positif, insyaAllah pasangan kau pun akan memberikan vibe yang positif. Kalau pasangan kau curang, pasangan kau tipu, tu dah hal dia, tu bukan masalah kau. Okay? Kau ada kau punya value, kau ada kau punya aura kau tersendiri, kau ada kau punya jalan cerita, jalan hidup kau sendiri. So just be the right man, just be a positive man, just be a useful man and a knowledgeable man. So mana yang tak faham bahasa Inggeris, pandai-pandailah cari perkataan tu, belajar dan fahamkan. So tu je lah untuk video kita pada kali ini. Kalau korang ada sebarang idea, cadangan, pendapat dan juga kritikan, boleh isikan kat ruangan komen. Untuk korang yang dah subscribe, terima kasih banyak, thank you so much. Yang belum subscribe boleh tekan butang subscribe, butang like, butang share, dan juga boleh tekan butang loceng tu. InsyaAllah video-video baru akan datang, kita akan update, dan loceng tu akan membantu korang lah untuk dapat lagi banyak info-info dan juga notification dalam video yang akan datang. Okay, itu je. Terima kasih banyak. Jumpa lagi dalam episod yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.